Tapi kita rasa malu, kita rasa tak kena kalau tak pandai baca, kalau tak pandai menulis. Maka kita rasa segan, kita rasa tak kena hamba tak pandai baca. Tak kena hamba tak pandai menulis. Benda-benda dunia hamba tak kenal. Orang kecek bab Covid hamba tak boleh nak kecek, kena kecek jugaklah Covid kau gapo dia biar nampak reti kita. Tapi ada orang dalam bab agama tahu, tak apalah, tak reti pun tak apa. Jadi tak berapa nak bersungguh lah mana. Maka tu cuai. Lebih-lebih lagi zaman lah ni, zaman fitnah kita tengok ni. Zaman orang nak uji belaka akidah dan iman kita. Kalau orang tak kuat iman gak terpengaruh lah. Tapi alhamdulillah kita boleh mengaji ilmu usuluddin. Orang duduk kalut tajuk lain, kita duduk kalut tajuk lain. Orang kafir ni setiap masa dia akan buat tajuk cerita supaya kita lari daripada tajuk asal cerita kita sebenarnya. Kita ni tajuk hidup atas muka dunia ni buat taat Tuhan, berkenalan dengan Tuhan. Tiba-tiba orang kafir buat tajuk Covid lah, buat tajuk goni lah, buat tajuk Freemason, buat tajuk gapo, kita pun duk kalut dengan benda lagu ni. Semaya ban pun tak dak, subuh pun tak mari, ngaji fardu ain pun orang gere gepa kita tak menadah. Kalik duduk perancangan siapa dia? Jadi orang kafir suka kita kalau kita lari daripada matlamat asal kita. Matlamat berkenalan dengan Tuhan, belajar ilmu tauhid dan nak betul ibadat kita mengaji ilmu fiqh. Maka dia akan buat mari isu tahun ni, akhir sekali kita duk ikut benda lagu ni, lupa matlamat asal kita, mati dengan tak mengaji ilmu tauhid. Maka mati tak mengaji ilmu tauhid, tak ada apalah, tak ada akidah, tak ada kepercayaan kita. Makan minum ada, tapi bab ketuhanan pun tak kenal, Muhammad pun tak kenal, kiamat pun tak tahu apa, sudahlah kita bertemu rabulah kita. Ada orang kata hamba ni takut kena cocok lah goni lah apa dia. Cocok tu tak penting lah mana kata. Ada orang ni hamba tak usah cocok. Lepas tu ngaji ilmu tak usah juga. Dua-dua tak usah berlaku. Mati tak ada apa kawan ni. Tapi kalau kita kena cocok, boleh 100 dah kena cocok misalnya atas belakangnya cocok berok. Tapi kita mengaji ilmu usuluddin kemah molek, insya-Allah kita selamat daripada api neraka Tuhan. Ada orang takut kecocok lebih daripada takut tak mengaji ilmu tauhid. Pelik jugaknya tipu di Yahudi awal-awal lagi. Ingat dia tu, saya tahulah ni. Ni perancangan Yahudi ni. Siapa perancangan ke dia Yahudi? Bukan matlamat dia sangat Covid tu. Matlamat dia adalah nak lari ke kita daripada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Maka kalau kita lari, isu kau duduk cara kepada dia, benar dah dia. Benar dah dia. Hamba tidak cocok, hamba selamat daripada tipu daya Yahudi. Tak mengaji ilmu tauhid, berjaya dah tu dia. Jangan tertipu. Kadang-kadang rupa nampak macam agama, tetapi ditipu oleh orang-orang dia. Ngaji kita tahu Covid, tak tahu Covid, tapi kita kenal Tuhan, insya-Allah selamat kita dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, Covid lah, penyakit ni lah, perancangan ni kita tahu, maka kita tak selamat dunia dan akhirat. Gitu ya. Lo ni macam-macam orang. Nak lari ke kita daripada Allah, daripada majlis ilmu, daripada nak berkenalan dengan Tuhan. Pegang kita, orang kampung, kau apa dia, pegang kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan masjid kita, dengan majlis ilmu kita, pegang. Berlaku gapo-gapo kau terbalik langit jadi bumi, bumi jadi langit, tu tugas hamba sebagai hamba Tuhan atas muka dunia, bukan nak berkenalan dengan benda lain, hamba nak berkenalan dengan Tuhan. Pegang juga. Lebih-lebih lagi zaman fitnah dan mau uji juga kita nak mari tempat mengaji, nak mari sembahyang, nak mari betul akidah, tu ujian, tak apalah. Tetapi kita nak biar berpegang dengan lagu tu. Dan makna takluk itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain daripada menuntut di zat. Maksud takluk ini dia kata sifat nak selain daripada zat. Biasa sifat ni dia nak kepada zat. Ni orang panggil piring. Ni orang panggil piring. Piring ini dipanggil zat. Zat piring dipanggil. Maka kerah ni kerah ni. Ni kerah ni. Kerah lagu ni. Maka kerah ni sifat dipanggil. Piring yang kerah ni. Maka kerah ni biasa dia nak kepada zat. Tak boleh kita ambil kerah saja. Tak ada orang pergi kedai kata nak beli piring so, nak beli kerah so, tak ada orang royak lagu tu.
Orang pakai beli piring kerah dengan automatik ada. Munggo sifat dia. Maka kerah ni tak boleh cabut daripada piring ni. Buatlah lagu mana pisuhlah mereka pun tak boleh nak cabut kerah ni. Daripada nak cabut ambil kerah nak tak suku, pegang tangan kau kerah ni, piring biar ada sini. Tak boleh. Maka sifat ni contohnya kerah kau lembut kau gapo dia akan tupai sesuatu benda. Kadang-kadang sifat ni di samping dia nak menumpai pada satu benda, dia nak buat sesuatu lain. Ni masalah dipanggil takluk. Yakni tugas bagi sifat. Kudrat, kuasa, di samping duduk di zat Tuhan, dia nak buat sesuatu lain. Kudrat, kuasa ni sifat. Maka dia duduk di zat Tuhan tu satu memang kejadian dia lagu tuduh, memang lagu tuduh. Maka di samping dia duduk di zat Tuhan, dia nak buat sesuatu. Dia nak mencipta, dia nak gapo dia. Hak tu dipanggil ta'alluq. Yakni tugas-tugas sifat. Di samping dia duduk di zat, dia nak buat sesuatu. Ni dia panggil tu. Menuntut sifat satu pekerjaan lain daripada menuntut di zat. Dia duduk di zat Tuhan dan dia nak buat menggol lain lagi. Hak tu dipanggil ta'alluq. Dan takluk ni banyak jenis. Takluk suluh, takluk tanjih, takluk gapo dia. Pertama takluk yang pertama dipanggil suluhil qadim. Suluhil qadim. Kita kecek tajuk kudrat lah ni. Tajuk kudrat. Arti suluhil qadim patut pada bagi yang mengadakan mungkin dan meniadakan dia pada sedia kala lagi. Suluh makna dia layak. Pada makan cekok. Tu dipanggil suluh. Qadim ni bila? Zaman qadim ni lagi. Bila kau Tuhan ni layak untuk mencipta makhluk. Tak cerita lagi. Bila kau layak Tuhan nak mencipta? Okey, zaman azali, zaman qadim ni lagi Tuhan sudah layak. Mana kalau mencipta, lepas pada ni. Tuhan cipta kita duduk sini, Tuhan cipta anak kita, baru Tuhan cipta. Sebelum daripada Tuhan cipta, baru layak dan pada baru. Boleh kau tak Tuhan cipta anak bagi demo? Layak, pada. Tu yang panggil suluhil qadim. Keadaan Tuhan, keadaan sifat kudrat sebelum daripada mencipta makhluk, dia panggil pada dulu. Layak dulu nak mencipta. Tak cipta lagi. Supaya dengan tukar masuk. Tukar masuk dia tengah makan nasi. Orang kata tukar masuk tu, pergi masuk lah. Mungkin dia kerja demo tukar masuk kak. Maka dia kata nanti sebentar, ambo duk makan nasi. Dia duk tengah makan nasi, dia tak masuk lagi. Orang panggil kawan ni layak nak masuk. Tak masuk lagi. Tapi dia boleh masuk, boleh. Layak ke tak? Layak, pandai sangat. Ni dia panggil. Apabila dia pergi kelekeh-kelekeh masuk, hak tu dipanggil masuk betul. Hak tu dipanggil tanjizil hadis. Berlaku betul dah apa yang ia buat. Saat ni sebelum daripada dia masuk, layak dia untuk memasuk. Apabila dia masuk, barulah nampak dia tu masuk tu. Maka Tuhan sebelum cipta makhluk, kudrat dia di peringkat suluhil qadim. Layak patut ketika zaman qadim lagi Tuhan nak cipta kita. Masalah nak cipta kita tahun berapa, masa bila hak tu terpulang kepada kudrat dia pula lah. Hak lah ni kalau hak benda akan datang baru suluhil qadim baru. Ta'alluq yang kedua tanjizil hadis dia panggil. Tanjizil hadis meluluskan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin atau memberi adakan mungkin ini. Tanjizil hadis ni Tuhan cipta makhluk. Contohnya sebelum Tuhan nak cipta hamba 40 tahun lepas. Sebelum 40 tahun lepas, maka layak Tuhan nak mencipta makhluk nama Muhaizat. Cipta dah, tak cipta lagi. Boleh ke tak? Pandai sangatlah munggo dia Tuhan, layak sangat. Maka pada tahun sekian-sekian 40 tahun lepas, maka Tuhan pun ciptalah hamba. Pada hari Tuhan cipta hamba keluar ke atas muka dunia ni, kudrat Tuhan dipanggil tanjizil hadis. Tuhan cipta betul dah lah. Hak saat ni, hak sebelum saat ni, sebelum 40 tahun lepas, hak tu barulah hayat baru. Dia nak cipta bila-bila ikut dia lah. Maka apabila cipta dipanggil tanjizil hadis nama dia.
Inilah takluk kudrat atas jalan ijmali. Maka kerja kudrat dua saja. Suluhil qadim dengan tanjizil hadis. Apabila Tuhan tengok ambo ni ada, maka Tuhan pun tahu pada waktu dan ketikanya ambo kena tak ada. Maka ambo pun jadi tak ada. Tuhan pun tak ada ke ambo, maka tak ada ambo tu dipanggil tanjizil hadis juga. Tuhan buat ambo jadi tak ada. Saat ni buat jadi ada, buat jadi tak ada tanjizil hadis pula. Lepas tu demo Tuhan tengok lama, bangkit pula lah hari kiamat. Tanjizil hadis pula bangkit pula. Lepas pada bangkit hidup-hidup Tuhan nak mati dah. Dak dalam Quran kata cerita kita habis kat tu. Sama ada duduk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam syurga ataupun neraka selama-lamanya. Lepas tu Tuhan nak mati pula kau. Tak cerita tu sekat tu. Dalam Al-Quran kata cerita kita ni sekat tu. Noktah dia situ. Syurga ataupun neraka. Nah. Adapun atas jalan tafsir terperinci. Maka bagi kudrat itu lapar takluk. Lapar dah pula takluk. Saat ni kata dua ya. Maka lapar ni berdasarkan kehidupan kita. Kita zaman tak ada, pas kita ada. Pas kita mati, pas kita bangkit, pas kita gapo. Maka dia kira jadi lapar semuanya. Kudrat ni kuasa Tuhan menguruskan keadaan kita ni, contoh kita lah nah. Maka dalam lapar keadaan. Ketika kita tak ada zaman azali lagu mana, tu tugas kudrat Tuhan. Dua takluk yang telah tersebut saat ini kita mengaji dah suluhil qadim dengan tanjizil hadis. Ketiganya takluk qabdah. Gapo dia qabdah pula? Qabdah ini yakni di dalam genggame kudrat. Iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam genggame kudrat. Maka jika menghendaki akan dia nescaya menjadi akan dia akan makhluk, dan jika tidak menghendaki menjadikan dia akan makhluk, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Takluk yang ketiga dipanggil takluk qabdah dalam genggaman Tuhan. Kita ketika zaman azali ni kita tak wujud. Zaman azali kita tak wujud. Hak wujud di zaman qadim, zaman azali hanya saja iaitu Allah. Siapa dia kata ada makhluk di zaman azali dengan Tuhan, maka dia telah menduakan Tuhan di zaman ketuhanan, maka syirik hukum dia. Zaman Tuhan sebelum ada makhluk di zaman dipanggil zaman ketuhanan, ataupun zaman azali ataupun zaman qadim, hak ni makhluk tak ada sama sekali. Ketika Tuhan saja yang ada, kita tak ada, kudrat tu gapo dia peranan atas diri kita. Kudrat dipanggil takluk, dia dipanggil qabdah. Apa maksud qabdah? Tuhan di bawah genggaman kuasa Tuhan nak mengekalkan kita tak ada ataupun nak mengadakan kita. Tuhan kekalkan tak ada lagu tu. Ni atas pendapat ni. Ada pendapat kata benda tak ada tak payah cara dah. Muka pakai tak ada cara buat gapo dia nya. Ada pendapat kata tak ada satu benda. Ada satu benda mesti campur tangan daripada Tuhan. Bukan kata benda tu apabila Tuhan tak cara jadi tak ada sendiri. Jangan lagu tu. Kau Tuhan tak cara, misalnya Tuhan malah cara kata masjid ni muka ada dah jadi duk kerah lagu tu. Mana boleh. Maka apabila Tuhan tidak cara, maka benda tu boleh hancur sendiri, boleh tak ada sendiri. Tak boleh. Kena Tuhan juga peracuk. Sudah. Maka semua benda berkait dengan kuasa Tuhan. Sama ada nak suruh jadi tak ada ataupun nak suruh jadi ada. Semua kuasa Tuhan. Tak boleh kata apabila Tuhan tak buat maka jadi tak ada. Jangan tak buat suku pasar, tak ada tu suku pasar baru pula. Nah. Maka ketika zaman ketuhanan kita ni tak wujud sama sekali. Hak wujudnya adalah Allah dengan sifat-sifat dia, dengan asma nama-nama dia. Maka tiga benda ni qadim. Zat Tuhan qadim, sifat Tuhan qadim, nama dia juga qadim. Bila kau Tuhan diberi nama Ar-Rahman, bila kau Tuhan diberi nama Al-Muhyi, menghidupkan,
Al-Mumit yang mematikan. Bila nama ni? Zaman qadim nu lagi. Kerana zat Tuhan tidak ada permulaan, maka sifat dia juga tak ada permulaan, dan nama dia juga tak ada permulaan. Ni tubuh hamba ni 40 tahun lepas ada. Maka sifat-sifat dia pun 40 tahun lepas. Kemampuan mendengar hamba, kemampuan melihat hamba sama dengan zat dia. Zat ada 40 tahun lepas, sifat dia 40 tahun lepas. Nama Muhaizat ni bila? 40 tahun lepas. Berarti sebelum 40 tahun lepas tak ada nama hamba. Zat hamba tak ada, sifat hamba tak ada. Maka Tuhan tidak ada permulaan, zat dia tak ada permulaan, sifat dia tak ada permulaan, nama dia tak ada permulaan. Lepas tu kita dah sebut Asmaul Husna. Hak ni kita duk baca, kita duk sebut, kita duk panggil. Nama dia Ar-Rahman nu lagi. Zaman azali, zaman qadim nu lagi. Kita duk sebut tu terpulai pada kita lah. Supaya nama buah durian nak kita kata. Apabila kita sebut buah durian, masa tu baru ada nama buah durian. Dok sebelum ni sebelum ni lagi buah durian, nama buah durian misalnya. Kita sebut tu ikut kita nak sebut belanya. Maka Asmaul Husna kita nak sebut bela ikut kita lah. Tapi nama Tuhan Ar-Rahman itu qadim nu lagi. Tuhan dipanggil dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malikul Mulk, apa dia? Semua tu zaman qadim lagi. Nah, ketika zaman tu makhluk tidak ada dan di bawah qabdah Allah Taala. Apa maksud qabdah? Genggam kuasa Tuhan nak mengekalkan tak ada makhluk di zaman qadim. Tak ada. Dia tak ada sendiri kau makhluk tu. Tak boleh sendiri. Siapa dia kata boleh buat sendiri? Kita boleh hidup sendiri, boleh tak ada sendiri, boleh mati sendiri. Mana boleh sendiri? Kena Tuhan juga masuk campur dalam kehidupan kita. Ketika kita tak ada zaman qadim, Tuhan masuk campur. Tuhan buat kekal ke tak ada kita tu. Keempatnya takluk qabdah pula dengan makna makhluk yang telah ada ini di dalam genggaman kudrat. Jika Allah menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, maka makhluk ini kekallah dengan ada begini. Dan jika menghendaki Allah akan meniadakan dengan makna mematikan pula, nescaya meniadakan dia kan makhluk ini. Hak tu keadaan kita zaman ketuhanan, zaman qabdah. Ni zaman hidup kita pula. Lepas pada kita tak ada, kita ada sekarang. Maka kita ada sekarang di bawah takluk qabdah dipanggil. Qabdah ketika ada pula. Saat ni qabdah tak ada. Tain tak ada Tuhan yang kekal ke kita tak ada. Tain ada Tuhan yang kekal ke kita ada. Ni kita ada. Tuhan cipta kita 40 tahun lepas Tuhan pun kekal ni. Ni hamba ni. Bulu roma tak cabut, boleh menyawa, boleh menapah, kulit tak gelap, gapo dia boleh menapah, rambut kau tumbuh goni macam-macam ni di bawah kuasa Tuhan. Di bawah qabdah genggaman kuasa Tuhan. Tuhan nak ngekal lama mana Muhaizat ni? Berapa tahun dia? 40 tahun dah dia duk jaga setiap detik, setiap saat. Tuhan jaga. Mak kita tain jenera tak cara dah kita. Tuhan ni setiap detik, setiap nafas hidup cara kita. Wak tarik nafas, wak tubik nafas, wak tarik nafas, jatuh geruk gapo dia, tu kerja Tuhan belaka. Tuhan cara belaka sore-sore. Bukan kata demo saja, malaikat Tuhan cara, pokok Tuhan cara, dia belaka cara sebenarnya. Makhluk tak boleh nak bergerak, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak boleh bergerak, tak boleh hidup, tak boleh menapah, tak boleh gapo satu debu pun kecuali dengan izin Tuhan, dengan iradat dan kuasa Tuhan. Kalau tidak tak boleh gerak. Maka kita ni jangan koyak apabila Tuhan cipta kita. Contohnya hari kelahiran kita Tuhan cipta kita, Tuhan pun lepas. Moga Tuhan cipta dah, Tuhan lepas lah jadi dah ke. Supaya kita apabila goreng jepuk, kita goreng jepuk, maka lepas pada siap kau kita kena jaga lagi. Tak payah jaga dah deh. Siap dah lepas gitulah, ada lagi dah. Moga kita buat dah jepuk ada dah, pakai biar gitulah. Kau kena jaga semacam, jaga biar ada semacam. Dak kita tinggal gitu. Tu makhluk lain. Tuhan ni betul-betul mencipta. Kita bukan cipta jepuk. Jepuk ni bagi ada dah masalahnya. Kita hanya merupakan jepuk. Gandum ada dah, air ada dah, garam ada dah. Kita gomong lagu ni celuk dalam minyak jadi jepuk.
Bukan kita cipta jepuk, bukan kita buat. Buat ni maksud dia daripada tiada kepada ada. Jepuk ni daripada tiada kepada ada ke daripada ada kepada ada? Tepung ada dah, air ada dah. Pakai apa dia buat jepuk? Biar bukan demo buat jepuk. Siapa dia boleh buat? Tuhan saja boleh buat. Makhluk hanya boleh merupakan dan membentuk, dia kata. Tu Jepun dah buat kereta. Jepun mana buat kereta? Jepun hanya buat bentuk kereta. Besi ada dah, tayar ada dah, getah ada dah. Nyopo katok bentuk lagu ni. Oh, kereta. Bukan buat. Kau yang ambil daripada tak ada kepada ada. Besi ada dah. Goni ada dah. Maka makhluk tak boleh nak mencipta, tak boleh buat. Kaedah dia, makhluk yang dicipta tak boleh mencipta. Benda yang mencipta tak boleh dicipta. Macam Tuhan. Dia ni yang mencipta sesuatu, maka dia tak boleh dicipta. Kita ni dicipta oleh Tuhan, maka kita tak boleh mencipta. Apa maksud mencipta? Daripada tiada kepada ada. Tak ada. Tu orang duk buat rumah, bukan buat rumah, merupakan bentuk rumah. Semi ada dah, goni ada dah, besi ada dah, goni plekat bubuh. Oh, buat rumah orang panggil. Patut Tuhan buat langit bumi, kita buat goni. Tak serupa kau dengan Tuhan. Kita bukan buat, kita hanya merupakan. Hak buat so ya, Allah Taala saja boleh buat daripada tiada kepada ada. Langit bumi ni bukan kata Tuhan ambil pasir cemuk mana tak tahu, pakai kepal-kepal jadi bulat segotel lagu ni. Tak. Daripada butir pasir tak ada jadi ada. Oh, pisau Tuhan. Oh, padai dia betul-betul buat. Dia seorang yang boleh buatnya. Orang lain hanya boleh merupakan saja. Tu takluk qabdah. Apabila kita duduk hidup ni, maka Tuhan kekalkan kita ni ada. Kita boleh hidup, kita boleh makan, setiap napas kita berhajat kepada Tuhan. Ni. Ni, pokok kita ada sore-sore ni setiap detik perlu ke Tuhan. Rambut Tuhan jaga, kepala Tuhan tawak gila, otak boleh jalan, mata boleh nampak. Yak dulu hari Tuhan duk jaga. Li. Allah sibuknya lah Tuhan jaga makhluk. Tuhan padailah dengan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari adalah kerja Tuhan tu. Nah, bukan kata Tuhan duduk saja lah ni. Nampak macam duduk saja, tak ada buat apa dia. Nampak tak ada perkembangan baru. Nampak tak ada perkembangan baru. Apa demo duduk bersengih tu boleh ada tu. Siapa dia duduk cara. Demo gig tandah, gig gapo. Siapa dia duduk cara. Wak masuk makan ni peracur, wak mari air liur gonyoh jadi hacur, tarik slow. Nah, wak masuk ke dalam usuh pulak bagi pulak zat wak tobek. Hak ni hapah wak tobek kat bawah pulak, hak ni pulak jadi. Hak lekat toleh lah macam-macam. Siapa dia buat kerja Dia mau sendiri. Nyawa tu Tuhan tolong dah. Ni pun jatuh ni. Jatuh kita duk pun darah. Allah Taala duk cara. Oh, kalau kita pun sendiri, selok kita. Duk tengok kecek ping rebah. Bapa kahwin tu rebah. Tahu, soh tak ada nyawa. Kuat sangat duk kecek. Tak ada yang nak nyawa. Mujulah Tuhan duduk cara duk pun darah kita gapo dia. Nah, sebab tu kita sedap buah tu. Kecek pun jatuh duk geduk. Siapa dia duk cara kalau bukan Tuhan. Maka Tuhan cara lebih daripada mak ayah kita lagi. Sebab tu kalau mak ayah kita ajak kepada lawan Tuhan, jangan ikut dia. Kerana siapa dia lebih sayang kita lebih daripada Tuhan kita. Mak ayah kita saya. Allah anak ambo intai payung ambo tak ada lah mek paling saya sekali. Dia suruh benda yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan suruhan Tuhan, wajib kita kena ikut Tuhan lagi. Mek cara kita, Allah mek lawi makan, mek lawi gapo, siapa dia periduk ambo. Mek suat sini ya, mek ambil perut tok bibir ya. Ni siapa dia buat gini? Ni. King ambo. Ngak tarik air liur ni siapa dia? Tak lepas hamba tarik sikit-sikit buat masuk pas besar hamba. Komek tiap-tiap pagi ambil daging setepek pau nak suruh besar. Tarik gak, cik tu gak, biar besar sikit anak kita tarik tu gak nak suruh jadi besar dak. Mek kita tinggal lagu tu pas hari besar. Siapa dia ada cara? Siapa dia lebih sayang kita lebih daripada Tuhan. Tapi ada orang ni terlupa. Apabila bertemu dengan makhluk kata saya lupa hodok saya ke dia sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dok wi makan kita. Murah sungguh Tuhan. Orang tua panggil boroh. Nah, belanja
Kita nak makan orang lawan Tuhan, orang kafir dengan Tuhan, wi makan apa tu? Allah Tuhan. Allah pemurahnya dia, tak kenal orang, hanya wi belaka. Kambing, anjing, babi, Tuhan wi makan belaka. Malaikat hok dok atas, hok mulia-mulia makhluk pun Tuhan cara, sehina-hina makhluk pun Tuhan cara. Allah lah pemurahnya dia, tak pilih bulu sungguh, ha? Ar-Rahim, penyayang. Penyayang. Kalau Tuhan nak perenyek kita, nak peracur kita dalam masa 1 detik ya kita hacur. Tetapi Tuhan tak buat lagu tu. Tapi kita ni kadang-kadang jumpa dengan saya orang lain, lupa saya Tuhan. Lupa rahmat Tuhan. Tuhan panggil malam-malam tak ada ke orang bangun nak juk kecek dengan hamba. Senyap. Tak ada ke orang bangun nak minta maaf dengan hamba, hamba nak maaf. Senyap. Tak ada panggil jawab-jawab. Tak ada ke hajat siapa dia nak minta hajat dengan hamba tengah-tengah malam. Senyap. Tak bang pok kita. Nah, kita kalau mak ayah kita royak lagu tu kita rasa yakin. Orang hok kita sayang kita tiba-tiba royaklah royak gapo-gapo. Ada hajat gapo dia mek nak buat ni. Nak gapo dia. Tu pun kita rasa suka nak royak dah. Tiba-tiba apabila Tuhan royak tiap-tiap malam lagu tu kita buat lelak tak dengar ya. Ni lupa saya Tuhan ni. Kena ingat saya Tuhan tu. Bismillah, sebab tu kita nak buat gapo-gapo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan berkat nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku buat benda ini ya Allah ya Tuhanku untuk dapat sayamu. Saya dah Tuhan. Pas saya lagu mana? Saya yang khas. Orang kafir Tuhan saya. Saya. Kalau Tuhan tak saya kan. Tetapi orang mukmin dapat saya yang khas. Hari akhirat kita akan dapat nampak saya Tuhan. Atas muka dunia tak nampak saya Tuhan sebab pemurah Tuhan kuat sangat. Tak nampak. Mana hamba ni Tuhan saya kau tidak. Akhirat baru kita nampak apabila duduk dalam syurga. Hak ni duduk dalam neraka. Nampaklah siapa dia hak saya, siapa dia hak tidak saya. Nah. Ni kekal duduk atas muka dunia ni dipanggil ta'alluq qabdah. Kudrat bertugas dengan nama qabdah. Qabdah ni dalam genggaman kuasa Tuhan. Nah, kita duduk gerak. Hamba duduk kecek, suruh hamba sapa ke telinga, hak ni duk dengar, hak ni duk perhati, hak ni duduk menyengging. Tak lepas walau satu debu, satu titik pun daripada kuasa Tuhan. Yang mana makhluk ni terdiri daripada berjuta-juta, berbeliung-beliung titik. Kita ni semua ni titik ya semuanya, titik-titik. Zarrah dia panggil. Zarrah ni panggil titik lah. Supaya kita kata pinggir ni. Pinggir ni kalau kita kikir, ia akan tubik debu. Dia sebenarnya debu sebenar. Hanya apabila dia bertokar bentuk lagu ni jadi debu. Begitu juga manusia, begitu juga arah, begitu juga goni, semua tu debu-debu belaka. Sebab tu orang sufi apabila melihat emas dengan tanah dia kata supo yang emas dengan tanah. Patu besok apa dia semua tu debu belaka. Asal daripada debu. Cuma hak ni ada sifat emas, hak ni ada sifat tanah. Kalau kita ambil sifat emas ni bubuh di tanah, jadi emas juga tanah. Tanah ni kalau letak di emas pun jadi tanah juga. Maka beza gapo dianya? Tak ada beza. Semua tu debu belaka, tanah belaka. Nah, sebab tu setengah orang dia kata permulaan nak jadi panah tu orang tu akan jadi nampak macam debu belaka. Nampak supaya debu ya depan mata dia. Mah, harta, kemewahan, kekayaan, siapa dia mari depan dia dapat debu. Dia pun rasa debu, jadi debu belaka semata-mata. Ni tanah ni. Wa ma fauqa turabi turabun. Apa duduk atas tanah? Tanah belaka sebenarnya. Cuma sifat dia saja berlainan. Hak ni jadi kereta, hak ni jadi rumah, hak ni jadi manusia. Tapi asalnya tanah belaka-laka. Nah. Tu kekal dengan kudrat kita. Kelimanya ta'alluq tanjizil hadis dengan makna meniadakan pula yakni mematikan dia. Lepas pada Tuhan nak kekal hidup kita, maka Tuhan pun mati kita dalam usia yang tertentu. Mati dalam kitanya, maka hancurlah tubuh kita. Siapa dia hancur? Hancur sendiri ke? Tak, Tuhan peracur. Hamba tak nampak pun Tuhan peracur. Cekak Tuhan nak tunjuk sendiri. Tuhan pun selindung sikit di sebalik ulat-ulat.
Di sebalik gapo, maka tubuh kita hancur ulat duk makan. Siapa dia buat ulat tu? Siapa dia buat gigi ulat tu? Gi makan, gi kekoh, gi gapo dia? Siapa dia peracur daging dalam perut ulat tu? Siapa dia sebenarnya? Tetapi Tuhan tu aku kita terkejut sangat nampak kudrat dia. Tuhan pun selindung sikit. Buat rupa lain. Tuhan mati cik kita, ayuh kita, mak kita. Tapi takut nampak kejut sangat. Duk tengah makan nasi, gabonya senjoh, rok mati kelepar dodeh-dodeh. Allah nampak sangat kodrat Tuhan. Maka Tuhan nak selindung sikit, nak suruh nampak comel sikit kejadian dia. Maka Tuhan buat penyakit kecil manis. Tuhan buat penyakit kanser. Nabi Tuhan buat kata mati aksiden. Tak nampaklah mana jadi. Kalau nampak sangat jelas terkejutkan je lah kita. Nya banyak benda terkejut lah. Tuhan nak buat berangin. Tuhan buat kipas. Gerak mutar kipas. Ya tolong angin kita. Kalau kita tu asyik buat kipas. Nak buat angin boleh, tak ada masalah. Tuhan nak buat sejuk tanpa kipas boleh. Pasal ekor kau panas boleh. Tapi jadi peninglah makhluk nampak Tuhan tunjuk bisa sangat dia. Jadi hamba tak boleh nak urus alam ni, maka Tuhan pun buat dengan rupa-rupa yang sangat indah. Kejadian dia sebab dan musabab dia sangat indah sehingga indah dia terlupa kita kepada dia. Lupa pula kita kepada dia kerana terlalu indah kejadian Tuhan. Tuhan tunjuk pitih gos juta. Allah, kita lupa dah Tuhan. Kejadian Tuhan juga. Tetapi kerana terlalu indah, lupa kita kepada dia. Sebab tu ujian dunia ni. Kalau orang tak lepas. Kalau orang lepas lah. Kalau orang tak lepas, masalah dia akhirat. Keenanya takluk qabdah yakni selepas mati mungkin ini wallahu a'lam.